Jantan kita lepas balik biar dia mencari yang betina. Panorama indah di Tanjung Sedili menjadikan ia antara destinasi pilihan individu untuk beriadah. Selain terkenal sebagai pusat pelancongan persisiran pantai, kegiatan perikanan menjadi pemangkin industri di sini. Berikutan permintaan yang kian meningkat, kini belangkas hidupan laut rebutan nelayan. Selain meraih belangkas daripada nelayan, menjadi rutin pemilik pusat ternakan dan penetasan belangkas, Ahmad Mustafa bersama rakannya memburu haiwan bercengkerang itu tatkala tiba musimnya. Proses penangkapan belangkas bukanlah mudah. Nelayan perlu berjemur di bawah terik matahari. Memulakan perusahaan secara kecil-kecilan di Kuala Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Selangor dan Pahang, Ahmad Mustafa tidak menyangka perniagaannya mampu menembusi pasaran luar negara di selatan Thailand. Dia yang juga seorang nelayan memilih Johor sebagai lokasi terakhir dalam melebarkan sayap perniagaannya. Keunikan haiwan eksotik ini terletak pada telur di cengkerangnya. Berikutan itu, ia sentiasa mempunyai permintaan tinggi penggemarnya. Walaupun fizikal luarannya kelihatan ganas, hakikatnya hidupan laut ini tidak mendatangkan sebarang ancaman. Mana ada jantan ni? Dia ada sepik. Oh, sepik tu. Sepik. Tina tak ada ni. Kebiasaannya, belangkas akan diperoleh sepasang, iaitu jantan dan betina. Belangkas jantan akan menumpang di bahagian belakang betina yang mempunyai saiz lebih besar. Macam ni selalu jumpa Mamat. Dia pecah-pecah ni semua. Ini macam sebab apa? Apa punca? macam beginilah, kadang dia kena pada jaring ataupun kadang dia kena benda-benda masa dia kecil dia kena gigit macam ni kan, dia lembut ni. Ni lembut. Lembut ni kira benda yang So masa lembut tu dia dah kena. dia dah kena. Macam ni dia baru salin kulit. Pegang. Mana? Ni. Dia lembik. Oh, dia lembik. Dia kalau kira dia besar ni kecil pada ni sikit. Oh, ni dia keras sikit. Dia kecil. Semasa dia nak salin ni dia kecil pada ni. Ni pun tina tapi dia masih anak. Ini kira 7-8 tahun lagi lah baru matang ni. Oh, dia memang selalu macam gini lah. Angkat, lepas. Angkat. Tu Ni keras. tu dia dah matang. Ini pun umur pun dah lebih pada kita. Keadaan angin kencang dan laut bergelora pada musim tengkujuh menjejaskan sumber pendapatan para nelayan. Ia berikutan, mereka terpaksa menghadkan aktiviti perikanan sekaligus mengurangkan jumlah tangkapan. Dia kalau musim dia bulan 1, bulan 2, bulan 3. Lewat-lewat bulan 4. Bulan 5 masuk bulan 5 dah kurang. 5, 6, 7 sampai 8. 8 baru dah mula ada balik. 8, 9, 10, 11 ada. Bulan 12 tengkujuh angin kuat, nelayan tak dapat keluar. Kebanyakan pemburu hanya mengambil belangkas betina, manakala jantan akan dilepaskan. Ia berikutan saiz betina lebih besar berbanding belangkas jantan, selain mengandungi isi yang banyak serta mempunyai telur. Dia jadi tempat belangkas ni.
macam gini sekarang ni, ada yang Abang Mat ambil, ada Abang Mat lepas balik. Okey, contoh yang nak dilepas balik yang macam mana? Yang ni Jantan. jantan. Ni pun anak dia lagi. Kita nak lepas balik lah. Macam nelayan kadang kalau yang mana dia rajin tengok, dia tengok. Macam dia tengok sini, tak ada telur, nelayan tak puas hati, nelayan dia baru dia tebuk. Telur dia halus. Maknanya ni kena lepas balik. Buat jantan lah. Buat jantan. Maksudnya ambil betina je lah. Ambil betina ya. Yang jantan semua lepas ni. Yang jantan kita lepas. Lepas balik biar dia cari yang betina. Yang betina tu kita asing dulu. Yang telur ni Tu telur. yang telur dia. Selalu checknya kat sini. Sekat caping ni dia orang tengok. Biasa kalau orang tua dulu dia ambil telur ni dia masuk dalam ni. Dalam sarung dia ni. Dia kalau time masak tu dia telur tu tak pecah lah. Dia tak merebak ke mana kan. Dia berkumpul. Ada kumpul setempat aje. Yang dia punya ni Ini apa bisa dia? Bisa dia kita tercucuk lah pada jari kita. Dia tu datang dia bisa dia. Kalau orang kadang dia sampai kena kat sini dia sampai dia jari kita boleh bernanah. Dia berdenyut Lah nanah dia tu yang jadi kita ternyok-nyok tu. Selalunya apa dia punya ubat dia kalau petua lah. Petua dia tak ada ubat lah, tunggu dia dalam dua hari je sehari dia hilang balik lah dia kan. surut lah. Surut balik. Setiap hari, mereka menghabiskan masa di tengah laut bagi memburu belangkas. Namun, menjadi adat dalam mencari rezeki, ada pasang surutnya. Jumlah hasil yang diperoleh tidak menentu, bergantung kepada pelbagai faktor. Setelah pulang menjala, hasil tangkapan akan dibawa ke pusat pengumpulan bagi tujuan jual beli. Meskipun masih ada segelintir masyarakat yang asing dengan haiwan laut ini, ia diterima baik oleh sesetengah penggemar makanan eksotik. Sebelum dibeli, permata laut ini akan diperiksa terlebih dahulu. Hanya belangkas yang bertelur sahaja diambil untuk pembelian. Bagi Ahmad Mustafa, pusatnya tidak pernah mengalami masalah dalam memenuhi setiap permintaan daripada peraih. Harga belangkas sebelum PKP kita ambil pada nelayan seekor 15. Lepas tu buat COVID ni PKP jadi kita ambil start dari RM7 balik. Seekor RM7 ni RM7 lepas tu dalam masa sebulan je RM7 tu. Lepas tu dah naik RM9. Memandangkan populasi haiwan eksotik ini kian pupus, projek pemuliharaan dan pemeliharaan belangkas secara mampan diperkenalkan. Selain menjadi tempat bagi mempelajari cara-cara menternak belangkas, ia sekaligus menjadikan pusat ini sebagai lokasi tumpuan pelancongan. Muhammad Khairul Idham Ahmad menyambung legasi bapanya dalam menguruskan pusat ternakan ini sejak 6 tahun lalu. Menurutnya, setiap belangkas akan diasingkan mengikut grade yang telah ditetapkan. Dan 5 jenis warna tali akan digunakan sebagai penanda. Selalunya pagi nelayan akan pergi ke laut dan angkat jaring lah. So mana yang belangkas yang dapat tu nelayan akan hantar ke sini untuk pusat ni belilah. So masa beli tu kita akan ambil yang ada telur saja. Yang dah ada telur tu kita akan
grading dia punya saiz lah. Bila dah kita tengok dia punya saiz, kita akan marking dengan tali yang berbeza. Warna merah, hijau, kuning, putih dan biru. So setiap tali tu berbeza dia punya saiz, berat, kualiti dia. So setelah kita dah tanda dia dengan tali, baru dah kita lepas mula ke dalam kolam ni. Proses yang sama akan dilakukan apabila menerima belangkas daripada nelayan. Kesemua pekerja di sini terdiri daripada anak-anak muda dan mereka akan dilatih tentang cara pengurusan belangkas. Saksikan selepas ini usaha anak muda dalam menggiatkan perniagaan belangkas. Semasa menjalankan rutin sebagai nelayan, mereka turut mengambil kesempatan mencari belangkas berikutan permintaan tinggi terhadap haiwan ini. Belangkas yang telah diasingkan kemudian akan dibawa ke kolam ternakan di mana ia akan dilepaskan. Terdapat 8 kolam di sini dan setiap satunya diasingkan mengikut saiz bagi memudahkan proses pengagihan ekspor belangkas ke Thailand. Istimewanya tentang hidupan akuatik ini adalah darah biru yang dihasilkan. Dikatakan bendalir yang terkandung pada spesies ini mempunyai nilai tinggi di pasaran dunia. Tumpuan terhadap pengurusan tahap kualiti air diberi keutamaan bagi memastikan setiap belangkas berada dalam keadaan baik. Bagi mendapatkan sumber air daripada habitat asal belangkas, paip pada kolam ini dihubungkan terus daripada laut. Haiwan ini dikatakan mempunyai kadar kesembuhan yang tinggi. Buktinya, anggota belangkas yang terputus mampu untuk tumbuh semula. Walau bagaimanapun, ia ditentukan oleh sejauh mana hidupan laut ini menyesuaikan diri dalam persekitaran baharu. Kat dalam kolam ni ada juga belangkas jantan. Yang belangkas jantan yang ada kat sini ada
untuk display dan untuk kita buat pemiakan belangkas lah. So yang mana betina yang dah ada telur tu, apabila dia dah sepasang dengan belangkas jantan ni, kita akan ambil untuk letak kat dia punya bilik tempat dia membuang telur. So kat bilik tu konsep dia lebih kurang sama macam pantai. So nanti kat bilik tu kita akan masukkan air dalam kolam tersebut dan kita akan ambil belangkas yang sepasang letak di situ. So apabila di situ kita kena follow belangkas tu. Setiap kali dia masuk pasir kita akan maki tempat yang dia masuk tu. Kita akan gali pasir tu untuk tengok ada telur atau tak. Sebelum memasukkan induk belangkas, kolam ternakan daripada simen konkrit ini akan dimasukkan air dan ditaburkan dengan pasir. Cahaya matahari juga diperlukan ketika proses ini. Air yang terdapat dalam kolam itu dikosongkan sebelum proses pencarian telur dijalankan. Bila pupus habis, macam mana kita kata kita boleh membiak kak? Tanya-tanya pada mana yang ada potensi tentang dalam bidang ni, kita pun soal tanya dia pun terangkan sikit-sikit. Kita pun cuba. Lepas tu dah tenak kita untuk nak buat penetasan. Untuk nak buat penetasan ni minta bantuan pada LKM untuk buat bilik penetasan. Telur ini akan diambil setelah 2 hingga 3 minggu selepas persenyawaan. Ternyata pencarian telur yang bersaiz kecil serta berwarna kuning keemasan ini bukanlah satu peringkat yang mudah. Ketelitian yang tinggi diperlukan sepanjang proses ini. Kesemua telur yang diperoleh kemudiannya dibasuh sehingga bersih sebelum dimasukkan ke dalam akuarium yang tersedia. Setelah cukup usia matang, anak-anak belangkas akan dilepaskan ke laut untuk meningkatkan pembiakan populasi sekaligus membantu golongan nelayan dalam mendapatkan sumber rezeki. Lebih mesra dikenali dengan panggilan Azi, anak jati Tanjung Sedili ini bertanggungjawab dalam urusan pengeksportan belangkas ke Thailand. Daripada urusan penepahan sehinggalah penghantaran ke negara jiran diuruskan olehnya. Selalunya yang komen 891. Itu maksudnya daripada 800 hingga 1 kilo ke atas. Lepas tu 678, 600 gram hingga 800 gram. 56 itu untuk 5 hingga 600 gram. Grade B tu yang bawah lah. Sama ada dia tersepis sikit ke, tak elok ke, itu kita akan letak grade B. Bila nak jual, orang kata daripada luar dia tu tak cantik. Padahal dalam dia sama je. Setiap belangkas akan dimasukkan ke dalam kotak yang berisi ais ini mengikut tempahan yang diterima. Hasil laut ini akan dimasukkan ke dalam peti sejuk beku sebelum dihantar kepada ejen yang ditugaskan untuk mengagih tempahan di selatan Thailand.
Bagi mereka yang tertanya tentang kitaran kehidupan belangkas, pusat ini turut menyediakan muzium di mana segala fakta mengenai haiwan bercengkerang ini dipamerkan. Jelas sekali ia mampu memberikan pengalaman menarik kepada pelancong yang datang. Saya ingat pun memang latih dia orang je. Sebab itu saya tak ada buat kerja darat. Jadi pagi kita pergi ke laut. Jadi kita tinggal tu. Kalau kita tak buat gitu, nanti anak-anak ayah yang buat sendiri. Jadi pagi kita pergi ke laut. Pagi kita pergi ke laut. Dia orang bangun, dia orang rasa kena buat. Jadi bila dia orang buat di situ, lama-lama dia pandai. Dia orang akan buat sendiri kali itu. Dalam memastikan populasi organisma akuatik purba ini tidak pupus, pemuliharaan dan pemeliharaan belangkas perlu dipertingkatkan agar khazanah alam ini terus dilindungi.